Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi alladzina astafa amma ba'. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam yang berbahagia ini 13 Jun 2021 bersamaan 2 Zulqa'dah 1442 Hijrah, hari Ahad, dapat kita mulakan pengajian kitab Penawar Bagi Hati karangan Asy-Syaikh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili, salah seorang tenaga pengajar di Al-Masjidil Haram bermazhabkan Syafi'i, yang dapat mengarang kitab ini dengan jayanya pada tahun 1964, iaitu pada 1383 Hijriyah di bulan Ramadan. Kitab Penawar Bagi Hati ini saya mempelajarinya bersama dengan Tuan Guru Haji Saleh Penanti. Tuan Guru Haji Saleh Penanti yang mudah dan lebih senang dipanggil dengan panggilan Pak Ngah Leh. 1987 apabila saya berjumpa dengan Tuan Guru Haji Saleh Penanti dengan panggilan Pak Ngaleh, maka Pak Ngaleh beritahu malam ni selepas maghrib hampa cari kitab Penawar Bagi Hati dan juga kitab Jawi Miftahul Jannah. Hampa jangan lari, dengar lepas sembahyang maghrib berjamaah kat madrasah, aku nak baca kitab, dia kata. Jadi rupanya dah tengah-tengah dah, baik Miftahul Jannah dengan kitab Penawar Bagi Hati pun dah tengah-tengah. Saya pun menghadap dengan dia. Saya rasa saya antara yang paling tua, kerana madrasah Manabirul Ulum ni dia ada 4 tingkat. Selepas sembahyang maghrib berjamaah, jadi Pak Ngaleh, Tuan Guru Haji Saleh Penanti, dia akan ajar di tingkat paling bawah. Tingkat kedua akan diajar oleh Tuan Guru Haji Abdul Wahab. Jadi mana yang dah lama akan belajar dengan Tuan Guru Haji Abdul Wahab kitab Sabilal Muhtadin. Oleh kerana saya pelajar baru, disuruh belajar kitab ni. Itu pengalaman 1987. Tak apalah, oleh kerana kita yang paling tua, yang lain budak-budak lagi belajar kitab ni. Kelebihannya lepas Isyak, Tuan Guru Haji Saleh Penanti ajak ke rumah dia. Itulah peluang kita bertanya apa yang terpendam di hati kita, apa yang tak difahami daripada kitab-kitab ni. Jarang apabila Tuan Guru baca kitab, murid dibenarkan bertanya. Kalau nak bertanya setelah selesai pembacaan kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Pendahuluan. Kata Asy-Syaikh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili, yang pertama, ketahuilah olehmu bahawasanya ilmu tasawuf itu pengetahuan yang diketahui dengan dia, diketahui dengan pengetahuan itu akan segala kelakuan hati. Kelakuan hati iaitu al-hal, hal ehwal berkaitan dengan hati manusia, dan al-ma'al berkaitan dengan dapatan dan perolehan hati manusia. Sama ada kelakuan itu kelakuan yang dipuji, iaitu disebut dengan nama sifat
mahmudah, sifat-sifat yang terpuji, seperti merendah diri dan sabar, atau sebaliknya, kelakuan yang dicela yang dikenali dengan nama sifat mazmumah, seperti dengki dan membesar diri. Baik, Al-Syaikh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mindili pada pendahuluan perkara pertama dijelaskan kepada kita apa sebenarnya ilmu tasawuf. Maka ilmu tasawuf itu merupakan satu bidang ilmu pengetahuan. Maknanya dia ada di situ jalan. Kalau sebut ilmu, dia ada di situ jalan. Kalau sebut jalan, maknanya ada di situ tata cara. Dia ada tata cara dia. Tata cara dia, penyusunan dia, tertib dia. Maknanya ilmu tasawuf ini satu bidang ilmu pengetahuan yang dia ada susunan tata tertib. Dengan ilmu itu diketahui dengan dia akan segala kelakuan hati. Maka ilmu tasawuf adalah satu bidang ilmu pengetahuan yang ada di situ tata cara, susunan untuk kita memahami persoalan hati sanubari manusia. Ini maksudkan dengan hati di sini merujuk kepada jiwa dan raga manusia. Jiwa iaitu hati nurani. Apabila adanya jiwa, dia mesti ada raga. Jiwa dan raga, daripada perkataan ragam manusia, kelakuan manusia, tingkah laku manusia. Jadi ilmu tasawuf adalah ilmu pengetahuan istimewa, kerana dengan ilmu ini kita dapat mengetahui tentang jiwa dan raga, persoalan jiwa dan juga kelakuan. Jadi jiwa dan raga tak boleh dipisahkan. Antara rohani dan jasmani tak boleh dipisahkan. Kalau jiwa itu rohani, raga itu jasmani. Jadi rohani dan jasmani tak dapat dipisahkan. Maka beruntung kalau belajar ilmu tasawuf, kita akan dapat memahami tentang hubungan antara jiwa dan raga. Kita memahami soal kerohanian dan kita memahami soal jasmani dan hubungan antara rohani dengan jasmani. Dan di sini dibagi contoh, iaitu ilmu tasawuf itu contohnya, apa contohnya? Ya, dibagi dua kepada kita, dua bentuk, dua rupa bentuk yang akan dibentangkan secara panjang lebar. Ialah rupa bentuk yang pertama, sifat yang terpuji, mahmudah. Rupa bentuk yang kedua, sifat yang terkeji. Dan dibagi contoh untuk sifat yang terpuji, sifat yang dipuji, mahmudah, merendah diri dan sabar. Manakala sifat yang dikeji dibagi dua contoh, dengki dan membesar diri. Baik, ilmu tasawuf. Mungkin ramai yang tertanya,
Rasulullah pernah ajar ke ilmu tasawuf? Ya. Rasulullah ada suruh belajar ilmu tasawuf ke? Persoalan itu. Dan ada di kalangan sahabat menjadi pensyarah ilmu tasawuf ke? Jadi banyak persoalan. Kerana sehingga datang persoalan, adakah ilmu tasawuf itu sememangnya ilmu Islam ataupun ilmu yang didatangkan seperti falsafah dalam Islam. Jadi banyak persoalan-persoalan. Jadi teringat ketika saya bertanya dengan Tuan Guru Haji Saleh Penanti, Pak Ngaleh dah habis belajar, maknanya kitab ni diajak ke rumah dia, adalah disuruh tu, tak apalah. Maka ditanya, hang Hanafiah dulu hang belajar kat mana? Cakap belajar kat UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Wah, dia kata, awak hang ngada-ngada belajar sini, kenapa nak belajar kat sini pula? Tak apalah. Baik, maka tanya dengan dia, saya dengar-dengar Pak Ngaleh, hang dengar apa? Ada menyatakan bahawa ilmu tasawuf ini sebenarnya ilmu falsafah. Oh, dia kata orang universiti suka cakap begitu. Dia kata dia kitab ni, Penawar Bagi Hati ni, dia kata dia belajar dengan guru dia, Syekh Abdul Qadir. Itulah guru dia. Waktu dia belajar dekat Darul Ulum Makkah, dan guru dia Syekh Abdul Qadir juga mengajar di tiang-tiang dekat Masjidil Haram. Maka antaranya yang dia ajar kitab ini, kitab yang dikarang diajar di dalam Al-Masjidil Haram. Maka dia pun belajar. Mereka kata, dah hang tanya aku, ingat lagi ilmu tasawuf tu macam mana? Maka dia kata, Pak Ngaleh pun cakap dengan saya, hang dah belajar Matan Arba'in belum? Saya kata, Matan Arba'in binatang apa pula? Hadis 40 yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahmatullah alaih, wafat pada tahun 676 Hijrah. Imam An-Nawawi rahmatullah alaih wafat pada tahun 676 Hijrah. Dia pilih daripada banyak-banyak hadis, dia ambil 40 hadis yang paling utama untuk melengkapi syariat Islam. Hadis ni banyak, kan? Hadis yang begitu banyak, ya, pilih 40 hadis yang paling utama yang melengkapi soal syariah Islam. Maka hadis yang pertama daripada 40 hadis namanya hadis Jibril, riwayat Imam Bukhari Muslim dalam matan Arba'in, hadis 40. Mereka kata dekat situ Jibril alaihissalam bertanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril yang tasyakkul dan tasawur, bentuk dan rupanya seperti seorang pemuda berjubah berserban. Maka Jibril bertanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 perkara. 3 perkara ini merupakan bahawa 3 sendi syariat Islam. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritahu kepada aku apa itu Islam. Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, beritahu kepada aku apa itu iman. Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, beritahu kepada aku apa itu ihsan. 3 sendi, 3 serangkai melengkapi syariat Islam. Islam, iman, ihsan. Baik, Islam mudah, 5 rukun Islam. Rasulullah jelaskan pertanyaan Jibril alaihissalam yang tasyakul, tasawur, membentuk menyerupa seperti wajah
manusia pemuda berjubah putih berserban. Kemudian Rasulullah terangkan kepada Jibril alaihissalam dan kepada para sahabat yang ada di depannya, apa itu iman. Mudah, 6 rukun iman. Tapi Rasulullah agak berkata ringkas tentang apa itu ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu anta'budallah, engkau sembah Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in lam takun tarahu, sekiranya engkau tak dapat melihat Allah, fa innahu yaraka, engkau meyakini Allah sentiasa melihat akan dikau. Itu makna ihsan. Membawa erti ketaatan yang sebenar, kepatuhan yang sebenar, keikhlasan yang sebenar sebagai seorang hamba Allah. Taat, patuh, ikhlas. Oleh itu ihsan itu kerana kita dituntut untuk melengkapi 3 perkara ini, menjadi seorang Islam, Muslim, menjadi seorang yang beriman, mukmin, menjadi seorang yang ihsan, muhsin. Wa innallaha la ma'al muhsinin wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi seorang yang ihsan, mukmin lelaki, mukminah perempuan, muslim lelaki, muslimah perempuan. Jarang orang cerita tentang, orang cerita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang mukminah, sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, tapi jarang orang cerita sebagai seorang muhsin, sebagai seorang muhsinah. Jadi nak jadi seorang yang ihsan ni, seorang yang ihsan ni berdasarkan apa yang Rasulullah sabdakan itu, menunjukkan kita kena menjadi seorang yang benar-benar patuh, benar-benar taat, benar-benar ikhlas. Wah, maka ihsan itu diterjemahkan dengan istilah akhlakun nubuwah, akhlak kenabian. Akhlak kenabian. Pak Ngalih beritahu saya cukup jelas. Ihsan itu adalah akhlakun nubuwah, akhlak kenabian, akhlak seorang nabi. Jadi kita dituntut untuk berakhlak, jiwa raga kita kena usahakan sebagaimana seorang pesuruh Allah. Maka kita kata itu dia nabi lain lah, kita bukan nabi. Tak, kita kena berusaha lah menjadi seorang yang akhlaknya seperti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bila ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, Sayyidatina Aisyah menjawab, khuluquhu al-Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Maka datanglah istilah akhlakun nubuwah. Baik. Oleh itu wujudnya ilmu tasawuf ini daripada ilmu akhlakun nubuwah. Dan zaman berzaman, sejak daripada kita penulisan antaranya Asy-Syaikh Al-Imam Al-Qushairi, wafat pada tahun 465 Hijrah, seorang tokoh ulama sufi. Dia juga menulis dalam kitab Risalatul Qushairiyah tentang adabul ma'isyah, tata susila kehidupan, wa akhlakun nubuwah, dan akhlak kenabian, akhlak nabi. Maka
Imam Al-Ghazali yang wafat pada tahun 505 Hijrah juga menggunakan istilah yang sama, iaitu adabul ma'isyah, tata susila kehidupan, wa akhlakun nubuwah, dan akhlak kenabian, akhlak seorang nabi. Oleh itu tak wujud lagi istilah tasawuf tu. Tak ada lagi istilah tasawuf itu. Pun begitu, pada tahun 200 Hijrah, kita faham Rasulullah dah wafat 200 tahun. Tahun 200 Hijrah, jatuhnya, tumbangnya kerajaan Islam Bani Umayyah. Maka kerajaan Islam Bani Abbasiyah. Ilmu tentang adabul ma'isyah wa akhlakun nubuwah tak mendapat tempat. Tak dapat tempat. Orang lebih suka belajar ilmu hay'ah, ilmu tentang kajian kebendaan, sains. Itu namanya ilmu hay'ah lah tu. Jadi zaman kegemilangan, kita kata zaman kehebatan kerajaan Islam Bani Abbasiyah, kita pun faham sejarah telah membuktikan kehebatan kerajaan Islam Bani Abbasiyah ni dari segi madiyah lah, ilmu akademik lah. Akhlakun nubuwah ni tak mendapat tempat. Jadi geran untuk ilmu ni tak ada, makin tak mendapat tempat. Kenapa? Kita akan dengar perkataan kepimpinan melalui teladan. Dia sendiri pun tak berakhlak dengan akhlak nubuwah, cuma mengambil istilah khalifah aja. Khalifah nak, tapi akhlak khalifah tu tak ada, akhlak nubuwah tu tak ada. Jadi ilmu ni terkubur, tak ada. Oleh itu hinggalah maknanya Asy-Syaikh Al-Imam Al-Qushairi wafat pada tahun 465 Hijrah, menulis dalam kitab Risalatul Qushairiyah, nak hidupkan balik akhlakun nubuwah dan nak memperkembangkan ilmu akhlakun nubuwah ini, adabul ma'isyah wa akhlakun nubuwah. Yalah, sehingga kan Imam Al-Ghazali berhenti daripada qadi besar kan, maka memberi tumpuan kepada ilmu adabul ma'isyah dan akhlakun nubuwah. Kita faham zaman tu macam manalah, sehingga jatuhnya kerajaan Islam Bani Abbasiyah, kerajaan Mongol mengambil alih, wali'ayazubillah. Tapi apabila As-Sultan Ulubekh, sesatu-satunya kita kata cucu kepada Hulagu Khan yang mengalahkan kerajaan Islam Bani Abbasiyah, jadi Sultan Ulubekh peluk Islam. Tu terkejut orang, peluk Islam. Dia peluk Islam tu kerana dia memahami tentang akhlakun nubuwah. Bila akhlakun nubuwah ni mula mendapat tempat, maka baik. Bila akhlakun nubuwah tu mendapat tempat, persoalannya bagaimana nak membentuk akhlakun nubuwah. Untuk membentuk akhlakun nubuwah, dia perlu kepada namanya tasfiyatul qulub, penyucian hati. Maka wujudlah disebut tariqus sufiyah. Tariqus sufiyah, jalan orang-orang yang berusaha menjadi sufi. Jadi daripada perkataan sad waw fa,
membawa erti tumbuh bulu. Tumbuh bulu. Kenapa istilah nak datangkan istilah tumbuh bulu? Ya, subur atau tak subur badan manusia ni kita boleh lihat pada bulu roma, rambut. Kita boleh tengok daripada awal bulan sampailah tengah bulan. Penyakit pun kita tengok per rambut kita. Jadi nilai pada berbulu, orang kata kesuburan manusia ni pada buluan badannya, bulu roma, rambut. Kalau orang ada belajar ilmu yang Imam Ibn Sina, tengok rambut orang dia tahu sakit apa. Tu nilainya. Jadi untuk tumbuh kesuburan, kesucian, maka datanglah istilah sufiyah. Tasawwafa yatasawwafu tasawufan. Tasawwafa tu menjadikan sufi. Menjadikan sufi apa? Menumbuhkan dalam diri nilai-nilai murni. Jadi sebenarnya ilmu tasawuf ini dia berasal daripada istilah tariqus sufiyah, jalan untuk kita menumbuhkan nilai-nilai murni, menumbuhkan nilai-nilai akhlakun nubuwah. Yang tak suka ilmu tasawuf dia akan kata ilmu sawafa tu bulu. Apa kena bulu. Itulah tak faham sejarah, tak suka dengan ilmu tasawuf tu, terpulanglah. Faham sejarah. Ni Tuan Guru Haji Saleh Penanti, dia kata hang belajar kat UKM tapi hang belajar tak habis. Tak apa, faham sejarah macam mana. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mizanul Amal, Imam Ghazali wafat 505 Hijrah. Bayangkan 505 Hijrah, sekarang 1442 Hijrah. Imam Ghazali tak sebut ilmu tasawuf, dia hanya sebut tariqus sufiyah. Dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dia tetap tulis lagi, maknanya babul Ishrun, bab yang ke-20. Apa dia? Adabul ma'isyah, adab tata susila kehidupan, wa akhlakun nubuwah, dan akhlak kenabian. Tengok, walau bagaimanapun di situ untuk menumbuhkan nilai-nilai akhlakun nubuwah itu, dia mesti ada jalan, technical. Maka apa dia jalan tu? Namanya sufiyah, jalan untuk menumbuhkan bulu, bukan baju bulu, nilai-nilai kesuburan. Datanglah namanya tariqus sufiyah. Jadi maka Tuan Guru Haji Saleh Penanti kata nanti hang cari kitab. Dia kata Al-Syaikh Al-Imam Yahya Al-Yamani, Al-Syaikh Al-Imam Yahya Al-Yamani wafat pada tahun 749 Hijrah. 749 Hijrah, maknanya dah 700 tahun yang lalu. Imam Al-Qushairi 465 Hijrah. Imam Al-Ghazali 505 Hijrah. Imam Yahya Al-Yamani 749 Hijrah. Mengarang satu kitab namanya Tasfiyatul Qulub. Tasfiyatul Qulub maknanya pembersihan hati. Dari situlah
Mula maknanya daripada istilah tariqus sufiyah datanglah ilmu tasawuf. Dari tariq, dari jalan, dia jadi satu bidang pengetahuan yang ada disiplin, ada susunan dia. Datanglah ilmu tasawuf. Baik kalau kita kata sekarang kita jangan pakai ilmu tasawuf lah, kita pakailah akhlak nubuwah. Buatlah. Tinggal lagi masyarakat dulu, orang dulu, maknanya pada tahun 700 Hijrah, 700 tahun yang lalu, dia nak bangunkan balik ilmu akhlakun nubuwah dengan tariqus sufiyah. Oleh itu akhirnya masyhur dengan ilmu tasawuf. Hinggalah tahun 900 Hijrah, Al-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti yang wafat pada tahun 911 Hijrah meletakkan, mengkategorikan tariqus sufiyah ini sebagai ilmu tasawuf. Maka begitulah pada tahun 911 Hijrah. Lepas tu pengarang kitab ini 1383 Hijrah kan ada. Dia punya hubungan tu juga meletakkan bahawa akhlakun nubuwah itu diletakkan sebagai ilmu tasawuf. Perkara kedua, sebenarnya ini fasal yang kedua. Dan ada pun faedahnya. Apakah faedah ilmu tasawuf? Apakah faedah daripada ilmu akhlakun nubuwah? Maka menyampaikan menyampaikan ilmu tasawuf ini kepada mengkosongkan hati daripada yang lain, daripada Allah, dan menghiasinya dengan memandang kepada Tuhan sekalian alam. Jadi kalau sebut faedahnya, samaratuha, hasil dia, buah dia. Kalau kita kata hasil daripada pokok buah-buahan adalah buahnya. Jadi hasil yang kita nak daripada ilmu tasawuf ini apa dia? Mengkosongkan hati daripada yang lain daripada Allah Ta'ala. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu. Itulah sebab itu yang kita lihat di sini, maknanya di zaman kerajaan Islam Bani Abbasiyah, jadi tak berani orang nak mengembangkan ilmu akhlakun nubuwah ni. Sebenarnya tak berani. Dia akan ini, kita pun faham, kerana kerajaan Islam Bani Abbasiyah berfahaman Mu'tazilah. Memang dia tak berminat dengan akhlakun nubuwah. Apapun dia kata syariat, walhal syariat itu 3: Islam, iman, ihsan. Ihsan itu akhlakun nubuwah. Tapi lah dia sendiri pun tidak berakhlak seperti akhlak seorang Nabi. Kita pun faham ceritanya kan, tak bagi nak kata lebih-lebih. Jadi sebab itu tak mendapat tempat, malah mendapat halangan, malah mereka langsung tak diberi tempat, wali'ayazubillah. Baik, oleh itu kita pun faham
Maka di zaman kerajaan Islam Bani Abbasiyah tu nak mempertahankan ilmu tasawuf, yakni akhlak nubuwah tu macam mana? Melalui bait-bait syair. Melalui bait-bait syair seperti melalui kalam, qasidah, burdah. Begitu juga Al-Barzanjah, berzanji. Itu kalau kita baca berzanji tu cerita akhlak Rasulullah. Kalau kita baca burdah dan qasidah tu akhlak Rasulullah. Baguslah macam sekarang kitab Syama'il, akhlak Rasulullah. Baik. Walau bagaimanapun, setakat mana aja dalam kitab berzanji tu dia hanya menceritakan akhlak Rasulullah, tapi jalan nak mencapainya tu dia perlukan melalui satu kaedah, satu tarik. Yang ilmu tasawuf ini dia jadi dia merupakan tarik, jalan untuk kita merealisasikan akhlakun nubuwah dalam diri kita. Hasilnya nanti mengkosongkan hati daripada yang lain daripada Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Tak ada dalam hati aku sendiri daripada Allah. Nak meletakkan Allah. Dengan kata lain, supaya hati ini cintakan Allah. Sebab apa? Berdasarkan satu hadis, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa, ya Rasulullah, setelah engkau tadi menyampaikan tentang cerita akhirat, sahabat-sahabat yang lain menangis. Aku tak menangis. Aku tak ada rasa takut pun tentang akhirat. Kenapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya yang mulia pada dada sahabat yang mengadu. Kenapa dia ni? Orang lain semua menangis apabila mendengar cerita tentang akhirat. Kenapa dia tak menangis? Maka Rasulullah SAW letakkan tangan mulia Rasulullah, tangan kanan di dada sahabat ini. Rasulullah berkata, ukhruj ya adu Allah, ukhruj ya adu Allah, keluarlah wahai musuh Allah. Semua terkejut. Kenapa ni? Rasulullah letak tangan kanannya di dada sahabat itu. Ukhruj ya adu Allah, ukhruj ya adu Allah, keluarlah wahai musuh Allah, keluarlah wahai musuh Allah. Barulah sahabat ini menangis. Lalu Rasulullah pun bersabda, jumudul ain min kiswatil qalbi. Mata ni susah nak menangis. Min kiswatil qalbi, kerana kerasnya hati. Wa kiswatul qalbi min kasratiz zunub. Hati tu keras kerana banyak dosa. Wa kasratuz zunub min nisyanil maut. Banyak dosa tu kerana lupa mati. Dia ingat nak hidup aja, lupa mati. Wa nisyanul maut, lupa mati. Kenapa? Min tulil am, panjang angan-angan dia, banyak sangat angan-angan dia. Wa tulul amli, panjang angan-angan tu min hubbid dunya, kerana cintakan dunia. Wa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah kepala, punca kepada segala bentuk kejahatan. Hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak buang hubbud dunya, cinta dunia. Ma fi qalbi ghairullah, nak buang cinta dunia di hati sanubari kita. Kenapa pula nak buang cinta dunia? Nak letakkan di hati sanubari kita ini agar cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu dia. Itu natijah, faedah ilmu tasawuf itu. Kita dapat kosongkan hati kita
daripada kecintaan dunia kepada mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga Rasulnya. Dan ada pun hantarannya, fasal ketiga, dan ada pun hantarannya maudhu', iaitu tajuk, topik. Apakah tajuk utama dalam ilmu tasawuf? Apakah topik utama dalam ilmu tasawuf itu? Maka iaitu hati manusia daripada pihak kelakuan yang datang kepadanya. Maka topik utama, tajuk utama dalam ilmu tasawuf adalah hati. Sebab itu datanglah karangan kitab tentang tazkiyatul qulub, tazkiyatul qulub. Ada ulama terdahulu menulis kitab tasfiyatul qulub, tazkiyah, tasfiyah. Itu makna sama lah tu. Tazkiyatul qulub, penyucian hati. Tasfiyatul qulub, pembersihan hati. Penyucian hati, pembersihan hati. Datang kitab Ihya'ul Qulub, menghidupkan hati. Ulama dulu buat kitab lagi, Qutul Qulub, ada tu, Qutul Qulub, makanan hati. Bukan makan hati, Qutul Qulub, makanan hati. Tazkiyatul Qulub, Tasfiyatul Qulub. Lepas tu Qutul Qulub, makanan hati. Ihya'ul Qulub, menghidupkan hati. Imam Ghazali buat satu lagi kitab namanya Ajaibul Qulub, keajaiban hati. Kenapa Imam Ghazali buat keajaiban hati? Kerana hati itu mudah berbolak balik. Yang Rasulullah berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'ati. Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub, wahai Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati. Sabbit qalbi, tetapkan hatiku ala dinik, ke atas agamamu dan ketaatan kepadamu. Kenapa pula Rasulullah juga berdoa begitu? Untuk mengajar umatnya. Kerana hati itu, sebab itu namanya qalbun, daripada qalabah, berbolak balik. Itulah keajaiban hati. Sekelip mata baik, sekelip mata buruk, dia berbolak balik. Jadi ada hadis menyatakan Rasulullah ambil burung, bila bulu di tetanggal tu, kan tetanggal bukan satu helai bulu, apa tu, satu sirip dia tu, satu pelepah bulu di tetanggal. Rasulullah tunjuk para sahabat, Rasulullah baling. Bila baling, pelepah bulu tu nak jatuh tu, dia berbolak balik. Pelung. Rasulullah, itu akan hati manusia. Dia boleh ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Cepatnya dia berubah. Sebab itu namanya qulub. Berbolak balik, dia boleh berubah. Hati manusia. Masya Allah. Itu istilahnya. Dan ada sekali cukup 4 dulu. Fasal keempat, dan ada pun hukumnya, maka fardu ain atas tiap-tiap yang berakal lagi sampai umur. Apa hukum belajar ilmu tasawuf? Fardu ain atas tiap-tiap yang berakal lagi sampai umur. Inilah yang menjadi persoalan. Ada menyatakan, wajib belajar ilmu tasawuf ke? Wajib ke belajar ilmu tasawuf? Adakah ilmu tasawuf itu ilmu falsafah?
Wah, sabar. Ilmu tasawuf di sini ialah ilmu yang telah dimasyhurkan. Istilahnya yang asalnya adalah ilmu akhlakun nubuwah. Menjadi kewajipan fardu ain kita kena belajar tentang akhlak Nabi. Itu tiap seorang wajib tu namanya fardu ain. Kerana apa? Kerana itulah dengan akhlak Nabi sahajalah kita nak mencapai nilai ihsan. Daripada makna Islam, iman, ihsan. Memenuhi Islam, memenuhi 5 rukun Islam. Memenuhi iman, kita penuhi 6 rukun iman. Nak memenuhi ihsan ini dengan akhlak Nabi. Akhlak Nabi. Pun begitu Imam Ghazali dalam komennya, dalam kitabnya Mizanul Amal. Imam Ghazali wafat tahun 505 Hijrah, menyatakan akhir zaman dia lah tu, manusia berlaku adil, tetapi manusia tidak ihsan. Wahal Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah perintahkan bil adli, adil dan ihsan. Tapi dikata akhir zaman manusia adil. Ya adil, aku adil, tapi tak ihsan. Istilah tu adil tapi tidak berakhlak dengan akhlak Nabi. Fahamlah akhlak Nabi tu macam mana, yang dipermudahkan kepada kita untuk memahami akhlak Nabi. Ilmu tasawuf itu 10 sifat yang terpuji dan menjauhi 10 sifat yang terkeji. Kita dituntut berusaha tumbuhkan dalam diri kita bina. Tumbuh tu tasawuf. Tumbuhkan bina dalam diri kita 10 sifat yang terpuji dan hindari 10 sifat yang keji. Yang kelima, dan ada pun tempat ambilannya ilmu tasawuf itu akhlakun nubuwah, maka daripada Al-Quran yang mulia dan hadis Nabi SAW yang akan diutarakan nanti oleh pengarang kitab ini, Syekh Abdul Qadir. Dan yang pasal yang ke-6, dan ada pun namanya ilmu tasawuf. Jadi kita kena fahamlah apa makna tasawuf itu. Tumbuh bulu. Kenapa dikaitkan dengan tumbuh bulu? Kerana nilai bulu. Nak tahu subur manusia ni pada bulu romanya, rambutnya. Begitu juga beritahu ngaji Osman Nur dulu, dia CEO ayam mas. Nak tengok suburnya ayam mas, ayam perak, tengok pada bulu ayam tu. Begitu juga kambing yang dibela, tengok pada bulu. Begitu juga lembu yang dibela, tengok pada bulu. Nilai itu. Sambung esok lagi. Wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya rabba Musa wa Harun wa ya rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.